Mat Kilau hanya layak dapat 5.5/10 sahaja. Ini respon paling jujur peminat. Mat Kilau hanya layak dapat 5.5/10 sahaja. Ini respon paling jujur peminat. Seluruh negara kecuali Kelantan kini sedang kecoh dengan orang ramai yang lengkap bertanjak berpusu-pusu membanjiri pawagam kegemaran masing-masing bagi menonton tayangan filem Melayu yang dicanangkan sebagai paling epik dalam sejarah ketika ini, Mat Kilau. Dibintangi oleh Dato' Adiputra, Beto Kushairi, Fatah Amin, Johan Asari dan Yayan Ruhian, filem tersebut dikhabarkan telah berjaya mengutip lebih 12 juta ringgit hanya dalam masa 4 hari. Ramai yang memberikan Mat Kilau 5 bintang serta memuji filem arahan Syamsul Yusof tersebut yang dikatakan berjaya mengangkat imej filem Melayu ke tahap yang lebih tinggi walaupun pernah dikritik teruk sebelum ini. Namun di sebalik itu, masih ada juga segelintir yang kurang bersetuju dengan ulasan dan puji-pujian melampau pengkritik filem Melayu tersebut yang dianggap sebagai agak keterlaluan. Melalui satu hantaran di Facebook, Azan Uthman beranggapan filem Mat Kilau tersebut sebagai serba kacau dan hanya layak diberikan 5.5 poin dari 10 poin penuh sahaja. Kenapa agaknya Azan beranggapan sedemikian? Teruk sangat ke filem Mat Kilau ni? Ramai ke yang turut bersetuju dengan ulasannya ni? Apa-apa pun, tahniah buat Syamsul Yusof. Semoga kritikan ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk menghasilkan lebih banyak filem epik di masa hadapan. Jom baca ulasan jujur dan panjang lebar filem Mat Kilau dari Azan Uthman berikut. Mat Kilau yang serba kacau. Skrip Mat Kilau ditulis Syahrudin Dali yang juga penerbit Studio Kembara dengan mendapat olahan pengarah Syamsul Yusof. Dalam satu sembang podcast Aku Dengar awal lagi penulis beritahu, skrip Mat Kilau perlu syarat mesej. Inilah masalah terbesar Mat Kilau bila awal-awal penulisnya dah fikir pasal mesej. Bagi aku kalau nak mesej tengoklah tanyalah ustaz bukan tengok filem. Maka jadilah Mat Kilau yang sedang kita tengok sekarang. Pendapat aku pasal Mat Kilau. 1. Dah banyak kali aku geram dengan Syamsul pasal hal skrip ni yang sudah tentu banyak dipelajarinya daripada University Scope Production sampai aku Syak Yusof Haslam jadi tukang proof untuk setiap skrip yang Syamsul buat. Kalau ikutkan Mat Kilau ni dah masuk period awal abad ke-19, dah masuk era bahasa Melayu yang moden tapi masih asli. Timeline pun dalam 3 hingga 4 generasi ke belakang. Maksudnya bahasa atuk ke moyang kita je. Boleh jadikan bahasa Mahathir sebagai rujukan. Jadi tutur bahasa tu masih lagi dalam lontar yang biasa kita dengar. Tak perlulah sampai nak rancak berpantun sana sini macam abad ke-15 dan 16 dah macam tengok bangsawan jadinya. 2. Sepatutnya ada 1-2 logat asas Pahang digunakan macam auk keh koi kom pepoh hogoh. Tapi masih bukan isu besar bagi aku sebab Zurseis dalam Hollywood pun boleh cakap Inggeris. Tapi kalau ada, boleh berikan lebih fiil. 3. Didaktik keterlaluan. Mungkin inilah mesej yang mahu disampaikan penulis skrip Mat Kilau dan kebetulan kena pula dengan isim Islamika dan Melayu gaya Syamsul yang menjadi-jadi sejak munafik. Maka masing-masing watak berebut nak bersembang pasal orang Melayu tak bersatu sampai ke Captain Shears pun join sekaki huha-huha pasal Melayu tak bersatu. Lepas tu masuk kisah dan cabaran Nabi. Melugai perut aku dengar. Tapi dari segi konteks cerita, tak cerita pun tak bersatu sangat tu kat mana. Apa yang aku nampak cuma konflik ketidaksetujuan orang kampung dan pembesar pasal menentang British secara keras cara Mat Kilau. Takkan itu dah cakap tak bersatu? 4. Konflik kemudian memuncak sesama Mat Kilau dan Awang tentang strategi nak lawan British. Bagi aku cara Awang ada pintarnya. Dia beri janji orang Melayu tak kacau British dengan syarat British tak buat kacau. 5. Sebab bagi Awang, tindakan berdepan British secara Rambo hanya bagi banyak masalah kepada orang Melayu iaitu krisis nyawa. Jadi pelan Awang, dia buat macam tu supaya ada peluang curi senjata British yang jadi punca orang Melayu susah menang. Sampai satu tahap aku nampak Mat Kilau pula yang gopoh duk ingat orang lain pengkhianat dan tak nak bersatu sebab tak setuju cara Rambo dia. Ko Alopoh Palawai. 6. Adiputra ialah JKL gangster dalam univers Mat Kilau. Pantun-pantun pendek, dengung dan idgham Jai sangat pekat bunyinya. Mujurlah tak ada rokok daun di hujung bibir dan spek hitam. 7.
Beto yang patut jadi mat kilau. Lontar dan lenggok tutur Beto lebih dinamik dan emosional. Teknikal silat Beto lebih smooth. Aku rasa Adi Putra dipilih sebab fizikalnya yang maskulin termasuk kronisme Syamsul walaupun sosok Beto nampak lebih lean, cerdas dan tangkas yang sesuai dengan karakter pesilat tulen. Adi lebih kepada MMA. 8. Tak nampak sisi heroik mat kilau selain babak atas jeti baca nota. Ruang kreatif filem tak dieksploitasi Syamsul dengan baik untuk menampakkan kepintaran seorang mat kilau. Kalau ada adegan mat kilau tengah brief taktikal gerila dengan tim dia untuk cara nak lawan askar British yang bersenapang dan meriam, pasti aksi filem ni akan jadi lebih seru. Sudahnya, kita cuma dapat tengok babak perang Rambo yang klise, lawan bersemuka angkat senjata dan tulang empat kerat. Bila dah nak kalah, datang pula satu batalion orang kampung backup. Padahal mat kilau yang aku kenal aksinya macam siluman. Tahu-tahu perut bocor kena rodok. 9. Benda patut dipuji. Syamsul fiksionkan British sebagai penjajah yang brutal. Walaupun faktanya British ni lembut, gentleman dan lebih kepada licik. Tapi bila Syamsul jadikan British jahat serupa Jepun dan Siam, ini aku tabik. Idea-idea pelik di luar jangka macam ni yang aku mahukan. Aku rasa ini filem Melayu pertama yang gambarkan British sebagai puak barbarian yang lapar darah. Babak bini Wahid yang hamil kena rodok sampai mati mengingatkan aku pada cerita-cerita perang musuh bisik ketika askar Siam membelah perut perempuan Melayu dan keluarkan anak dari perut selepas berjudi meneka bayi laki atau perempuan. Babak mat kilau memeluk dan menepuk belakang Wahid yang lihat bini dia dibunuh sangat mengesankan. Kesan drama dalam babak ini setanding Ustaz Adam disalib atas palang dalam Munafik 2. Memang 10. Prop ala kadar dan cincai. Berlawan macam nak rak, baju dan muka masih berkilat serupa memasing ada 3 set baju masa berlawan. Kemudian ada time break untuk tukar baju dan sambung lawan balik. Baju maintain tak koyak. 11. Tegang sepanjang masa. Cinematography out. Pung-pang tak ketahuan hala. Lepas tu ada babak berjalan masuk frame serupa gangster. Betul lah orang cakap serupa KL Gangster versi purba abad ke-19. 12. Tajuk sesuai kisah mat kilat dan rakan-rakan melawan British yang dilupakan. 13. 5.5/10. Poin 0.5 ditambah atas kejayaan membrutalkan British. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.